in which case I will level a couple of grenades at her. So the question, Mimi, is not, when do I have a right to defend myself? I stole your house! I stole your neighborhood! I stole your friend's house! I stole the corner grocery store! I took it all! When do I have a right to defend myself? You have to be kidding. You have to be kidding. Let me recommend a book for you, Mimi. It was written by Rabbi Meir Kahane. The title is They Must Go. Read it and call me back. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Mat dan selamat datang ke channel saya, Ulasan Buku bersama Mat Palatau, di mana saya akan membuat ulasan kepada buku-buku yang saya baca supaya kita sama-sama dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan meluaskan sudut pandang kita. Okey, kalau korang tengok di permulaan video ni, saya ada sertakan satu sedotan pendek dialog di antara seorang DJ radio di Amerika dan seorang pemanggil. DJ radio tu nampaknya seorang yang pro-Palestine dan pemanggilnya pula seorang yang pro-Israel. Dan yang membuat saya tertarik dalam video ni ialah di hujung video tu DJ radio tu ada mengesyorkan kepada pemanggil ni untuk membaca satu buku bertajuk They Must Go by Rabbi Meir Kahane. Buku tu yang kita akan review hari ni. Kalau nak tengok video penuh, video asal, video penuh sedotan tu, boleh tengok di description. Saya ada sertakan linknya. Dan kalau nak tengok yang ada subtitle bahasa Melayu, boleh cari di Facebook. Agak mudah nak jumpa sebab video ni agak viral, dan dalam grup WhatsApp pun agak banyak juga orang tularkan video ni. Jadi buku tu yang kita akan ulas hari ni. Jom. Okey, buku yang kita nak ulas pada hari ni ialah bertajuk They Must Go, yang dicetak pada tahun 1981 dan ditulis oleh penulis yang bernama Rabbi Meir Kahane. Okay, Rabbi ni ialah seorang yang ditauliah layak untuk mengetuai upacara keagamaan orang Yahudi, iaitu agama Judaism, dan dia boleh mengajar orang lain tentang Judaism. Itu maksud Rabbi lah. Jadi kalau kita orang Malaysia senang nak faham, mungkin macam imam atau padri, macam tu. Itu maksud Rabbi. Dan dia ni seorang Rabbi Yahudi Ortodoks. Dia lahir di Amerika. Dia seorang Zionis, dan dia juga seorang ultra-nationalist. Jadi apa tu Zionism? Zionism ni ialah satu ideologi dan pergerakan politik di mana mereka mahu menubuhkan satu negara Yahudi di Eretz Israel. Diorang panggil Eretz Israel, orang Yahudi panggil Tanah Israel. Jadi di Palestin lah. Diorang nak tubuhkan satu negara Yahudi di situ, dan hak kembali, to right of return, atau hak kerakyatan negara itu eksklusif kepada orang Yahudi di seluruh dunia. Ini Zionism, diorang punya ideologi dan pergerakan politik. Buku ni ditulis untuk menunjukkan ancaman populasi orang Arab Israel dan penyelesaiannya. Bila saya cakap orang Arab Israel ni, saya bercakap dari sudut pandang penulis ni lah, iaitu seorang Yahudi Zionis. Jadi kalau kita faham orang Arab Israel ni sebenarnya orang Palestin lah. Penulis memulakan buku ni dengan memberi gambaran yang orang Arab memang benci dengan orang Yahudi, dan kebencian ni sememangnya dah wujud sebelum penubuhan negara Israel lagi. Jadi dia beri bukti macam rusuhan ganas yang berlaku pada tahun 1900, 1910, 1920, 1930, sehinggalah sebelum penubuhan Israel, iaitu pada 1948. Jadi rusuhan ni rusuhan yang ganas dan mengorbankan nyawa di kedua-dua belah pihak lah. Jadi diberikan bukti ni sebagai bukti yang orang Arab memang benci ke orang Yahudi sebelum kewujudan negara Israel lagi. Tapi dia bagi bukti-bukti ni tanpa konteks lah sebelum kenapa benda tu berlaku. Sebab benda ni sebenarnya berlaku kerana orang Arab di
Palestin, Arab Israel ni, dia rasa tergugat, orang Arab Palestin. Dia rasa tergugat sebab dia tahu niat gerakan Zionis. Sebab Zionis punya kongres, dia bermula Zionis kongres yang pertama pada hujung tahun 1800. Dalam kongres tu sendiri, dia orang dah nyatakan hasrat dia orang nak menubuhkan satu negara Yahudi di Palestin. Semenjak dari itu, banyak orang Yahudi seluruh dunia mula migrate ke Palestin semenjak dari penubuhan gerakan Zionis ni lah. Jadi orang Arab rasa makin terancam. Lepas tu pada tahun 1900 ke atas, banyak perjanjian-perjanjian antara orang Arab dengan British yang dimungkiri, yang membuatkan orang Arab rasa yang memang orang Yahudi ingin merampas tanah mereka. Contohnya pada tahun 1915 ada perjanjian dipanggil Hussein-McMahon Correspondence. Yang ini dibuat di antara pihak British dan Syarif Arab masa tu, Syarif Hussein ni. Jadi masa tu Palestin berada di bawah pemerintahan Turki Uthmaniyah, Ottoman Empire. Jadi masa tu nak perang dunia pertama, tengah perang dunia pertama. Jadi British lawan dengan Empire Turki Uthmaniyah. Jadi Turki Uthmaniyah sebagai khalifah masa tu, dia memanggil seruan jihad. Jadi British tahu nilai panggilan seruan jihad ni. Jadi British ada tentera kebanyakan dari India. Jadi di India ni ramai orang Muslim. Jadi dia takut bila Empire Uthmaniyah panggil seruan jihad ni, nanti tentera-tentera dia pun akan memberontak dan menyokong Turki Uthmaniyah. Jadi dia buat satu perjanjian dengan Syarif Hussein, iaitu ketua kabilah-kabilah Arab masa tu, untuk supaya memberontak lah, senang cerita, lawan dengan Empire Turki Uthmaniyah, memberontak. Dan dia dijanjikan kawalan kepada tanah-tanah yang di bawah kawalan Turki Uthmaniyah, termasuklah Palestin. Jadi dia dah janji macam tu. Tapi tahun 1916 British buat satu perjanjian rahsia dengan Perancis untuk membahagi-bahagikan empire yang tanah-tanah Empire Uthmaniyah yang diorang akan dapat jika diorang menang Perang Dunia Pertama. Masa tu ada gaya-gaya nak menang lah. Jadi dia dah pakat-pakat secara rahsia dengan Perancis untuk bahagikan tanah-tanah bawah Empire Uthmaniyah ni. Jadi antaranya yang dapat ke British ialah Palestin, sebab dipanggil sebelum sebelum kewujudan Israel, dia panggil British Mandate for Palestine. Maksudnya tanah mandat dia panggil. Padahal itu perjanjian yang dia buat secara rahsia, dia tipu. Kemudian yang paling membuat orang Arab rasa terancam ialah selepas mereka membuat perjanjian Sykes-Picot tu di antara British dengan Perancis tadi. British dan sekutunya menang Perang Dunia Pertama. Jadi Palestin jatuh ke tangan British. Jadi lepas dia buat perjanjian Sykes-Picot tu, dia buat pula satu declaration, Balfour Declaration. Ini famous, hampir semua orang tahu kalau dia kaji isu Palestin dan Israel ni. Balfour Declaration. Jadi dalam Balfour Declaration ni, Lord Balfour ni mewakili British. Dia menjanjikan kepada Rockefeller, masa tu kira Rockefeller ni wakil kepada orang Yahudi lah masa tu, Yahudi, diaspora Yahudi ni. Jadi dia janjikan kepada Lord Rockefeller ni, okey, kami akan menjamin penubuhan satu negara Israel di Eretz Israel, di Palestin lah. Jadi itu pada tahun 1917. Jadi makin ramailah orang Yahudi selepas Balfour Declaration ni, mereka berpindah beramai-ramai ke Palestin. Jadi orang Arab rasa makin tergugat. Jadi bila
orang majoriti rasa tergugat, akan jadi friction lah. Bila jadi pergeseran, akan ada rusuhan lah. Sebab dia tahu orang Yahudi ni datang, sebenarnya niat sebenar dia nak rampas tanah Palestin tu. Jadi terjadilah rusuhan-rusuhan yang berlaku. Jadi bukannya sebab dia benci Yahudi semata-mata, tapi benda tu ada konteks. Itu mulaan buku ni lah, dia cuba memberi gambaran macam tu. Penulis ni juga cuba untuk memberi gambaran yang orang Arab dan orang Yahudi ni bukan sahaja berbeza agama, bahasa, budaya, tapi juga berbeza aspirasi dia. Dan betul lah, pada dia, orang Arab ni dia hanya mahukan kemusnahan negara Israel ni. Jadi aspirasi dia sangat berbeza dengan orang Yahudi. Seterusnya, penulis menerangkan selepas perang Arab-Israel pada tahun 1948, lebih kurang 30 tahun selepas Balfour Declaration. Jadi selepas perang tu, di mana Israel menang, orang Yahudi menang, jadi lebih kurang dalam 500,000 orang Arab lari meninggalkan tempat tinggal mereka, dan yang tinggal hanyalah lebih kurang dalam 150,000 orang saja, tak ramai, sikit. Jadi mereka ni walaupun sedikit dan Israel menang perang, atas beberapa sebab, mereka ni tak dihalau keluar, mereka tak dipaksa keluar daripada Palestin masa tu. Jadi perkara ni berlaku atas sebab beberapa faktor lah. Antara faktor yang paling utama ialah nilai liberal demokratik setengah dari mereka. Jadi orang Yahudi ni walaupun dia kuat agama, tapi ada juga di antara mereka yang berfahaman liberal. Jadi contohnya, lepas menang perang tu, ada seorang komander batalion Israel ni, dia ditugaskan untuk menghalau sejumlah besar penduduk di kawasan berdekatan tebing barat, tak salah saya. Dan dia ditugaskan untuk menghalau mereka, orang Arab lah, orang Islam masa tu lah. Tapi dia tak buat, sebab pada dia benda tu salah, sehingga dia dilucutkan jawatan dan sebagainya. Dan perkara macam tu berlaku. Dan kemudian pembuat polisi mereka, politician mereka lah, bila mereka menubuhkan Israel pada masa itu, ada juga yang berfahaman liberal. Dan selepas tindakan seperti ini, mereka pun berfikir, okey, mungkin kita tak patut halau, kita boleh biar mereka tinggal di sini. Okay. Kita tak halau, tapi kita paksakan kerakyatan Israel kepada mereka. Jadi tak apa, tak payah halau, tapi paksakan kerakyatan Israel kepada orang Palestin ni. Jadi itu sejarah orang Arab yang menjadi rakyat Israel sekarang ni. Mereka melakukan ni dengan harapan dia dapat menunjukkan kepada orang Arab ni, betapa bertuahnya mereka, orang Arab, dapat menikmati kemajuan-kemajuan dan kelebihan-kelebihan yang dibawa oleh kerajaan Israel. Yang mana kelebihan-kelebihan ni mungkin mereka takkan dapat pun di negara Arab lain, tapi dapat di negara Israel. Jadi bila mereka dah paksa kerakyatan Israel kepada orang-orang Arab, orang Palestin, dan mereka ingin membuktikan tentang betapa bagusnya kalau bertuahnya mereka dapat menjadi rakyat Israel, kerajaan Israel pada masa itu membuat beberapa polisi yang dipanggil penulis ni panggil polisi-polisi ni as head and stomach policy. Maksudnya kepala dan perut, di mana kerajaan Israel membuat polisi-polisi untuk meningkatkan pendidikan dan taraf hidup orang Arab di Israel pada masa itu, dengan harapan bila taraf pendidikan dia tinggi, dia berpendidikan, dia taraf hidup dia naik, jadi hati dia senang, dia takkan lawan kerajaan Israel, dan dia dapat menerima kewujudan negara Israel dan tak memberontak. Itu harapannya. Jadi mereka buat polisi-polisi sebegini. Seterusnya, penulis menyatakan yang polisi kerajaan Israel pada masa itu memakan diri. Pada saya betul lah, kerana bila kerajaan Israel memberi peluang pendidikan, meningkatkan pendidikan kepada populasi Arab pada masa itu,
Mereka melahirkan generasi Arab yang lebih peka tentang hak-hak mereka, tentang apa yang mereka layak dapat, apa yang mereka boleh tuntut. Jadi mereka lebih peka dan lebih kuat dan lebih lantang lagi menentang kerajaan Israel. Dan apabila mereka meningkatkan taraf hidup orang Arab, jadi mereka memudahkan populasi orang Arab untuk berkembang, kerana orang Arab pada masa itu memegang rekod perkembangan polisi antara yang paling tinggi di dunia pada masa itu. Jadi populasi yang tinggi dan pendidikan yang tinggi ni akhirnya akan memakan Israel balik dalam sistem demokrasi yang mereka amalkan. Kenapa populasi Arab ni akan menjadi ancaman kepada Israel? Ialah kerana seperti yang kita tahu, kalau dalam sistem demokrasi ni undi dan jumlah tu penting. Jadi kalau orang Arab boleh mengundi, sebab diorang ada kerakyatan Israel, jadi dia ada hak mengundi. Jadi bila dengan populasi dia yang cepat meningkat, lama-lama daripada minoriti mereka ni boleh jadi majoriti, dan akhirnya boleh menamatkan kewujudan Israel melalui proses demokrasi. Jadi dia akan undi keluar semua orang Yahudi ni. Sebab tu penulis ni menekankan bahawa populasi Arab Israel ni merupakan satu ancaman. Itu yang dia cuba sampaikan dalam buku ni. Seterusnya, penulis mengemukakan pendapatnya tentang penubuhan negara bangsa tradisional di mana kerakyatannya berasaskan kaitan seseorang itu dengan bangsa yang membentuk negara tu. Maksudnya negara tu dibentuk oleh suku-suku, kaum-kaum dan keluarga kepada kaum-kaum dan suku-suku tu. Mereka ni yang membentuk sesuatu negara tu, dan kerakyatan negara bangsa tradisional ni ditentukan oleh kaitan mereka kepada suku-suku atau kaum ni. Contohnya, dia beri contoh, kalau di Athens dulu, semua rakyat Athens adalah Greek, orang Greece, orang Greek. Jadi dia tak ada Italian Athenian, African Athenian, American Athenian, tak ada. Semua orang Greek. Mungkin ada sedikit, sangat sikit peratusan yang tinggal sebagai pemastautin, tapi bukan rakyat. Dia bagi contoh macam tu. Ini berbeza dengan negara bangsa moden, iaitu di mana kerakyatan seseorang itu ditentukan oleh tempat tinggal. Bukan sahaja kaitan kepada bangsa, tapi boleh ditentukan dengan tempat tinggal. Jadi pada dia, yang ini tidak logik dan tidak stabil, kerana ia membuka pintu kepada perkumpulan orang yang mempunyai perbezaan budaya, bahasa, agama, dan mereka akan berebut kuasa, dan secara semula jadinya akan ada tekanan daripada yang majoriti kepada minoriti. Jadi dia bagi beberapa contoh macam di India sebelum Pakistan wujud. India satu negara, jadi terdapat keganasan di antara orang Hindu dan orang Islam. Jadi bila British nak beri kemerdekaan kepada India, dia minta jaminan daripada majoriti Hindu ni supaya jaga kepentingan orang Islam. Tapi Muslim yang ada di India pada masa itu tak percaya. Jadi berlaku rusuhan, berbunuh sana sini, perang saudara, sehinggalah terjadinya perpecahan di mana Pakistan membentuk negaranya sendiri, keluar daripada India dan membentuk negaranya sendiri. Itu satu contoh. Kemudian dia bagi contoh di Syria, di antara orang Sunni dan Syiah Alawiyah, yang hingga sampai sekarang pun terjadi disebabkan perbezaan ini. Jadi yang memegang kuasa ialah Syiah Alawiyah, dia minoriti tapi dia pegang kuasa. Yang majoriti orang Sunni. Jadi berlaku pergeseran dan perang saudara sampailah sekarang ni yang kita tengok. Kemudian dia bagi lagi contoh di Sri Lanka, di antara orang Buddhis dengan Hindu, Tamil, LTTE. Itu pun
orang Tamil di Sri Lanka dengan orang Ceylon, mereka berebut kuasa. Jadi bukan berebut kuasa, orang Tamil di Ceylon dia nak autonomi, nak merdeka, nak keluar daripada Sri Lanka, nak tubuhkan negara dia sendiri. Contoh lain lagi yang dia beri ialah di Spanyol. Contoh kita tahu, siapa yang minat bola dia tahu kalau Barcelona dia ada isu pasal Catalonia tu. Itu bangsa yang mereka mereka minoriti yang kuat, jadi mereka nak autonomi sendiri, nak negara sendiri, tak mau sekali dengan Spanish. Maksudnya Catalonia lawan dengan Basque. Jadi kalau di Belgium, ni mereka terbahagi kerana perbezaan paling ketara ialah bahasa. Jadi kalau di selatan Belgium dikuasai oleh orang Walloons, dia panggil dia orang ni bercakap bahasa Perancis. Dan di utara pula dikuasai oleh orang Fleming, mereka ni berbahasa Belanda. Jadi sampai sekarang lah. Kalau UK pula, Northern Ireland, Scotland, mereka minta home rule. Maksudnya dia walaupun dalam UK tapi dia menentukan pemerintahan dia sendiri. Dia ada peraturan dia sendiri, legislation dia apa semua, macam tu. Kalau di Yugoslavia yang kita tahu, akibat daripada pertembungan antara majoriti dan minoriti ni, kita tahu perang Bosnia. Sebab bila Yugoslavia dibubarkan, dia jadi 6 wilayah lebih kurang macam tu. Salah satunya Bosnia. Jadi kalau Yugoslavia yang asal, orang Serbia ni majoriti, tapi bila berpecah, wilayah Bosnia ni orang minoriti asal Yugoslavia, iaitu orang Muslim, orang Islam Bosnia, dia jadi majoriti di satu wilayah ni. Jadi dia minta autonomi dan dia nak jadi wilayah dia sendiri, tak mau join dengan Yugoslavia, tak mau join kerajaan Serb. Jadi terjadilah perang yang kita tahu dulu tu, perang Bosnia tu. Itulah contoh yang diberi. Jadi contoh yang diberi semua agak meyakinkan jugalah. Dalam contoh-contoh yang diberikan tu terdapat banyak perbezaan yang menyebabkan sehingga berlakunya perang saudara, rusuhan yang ganas. Jadi antaranya macam kita dapat dari contoh tadi, perbezaan agama, perbezaan bahasa, perbezaan budaya. Malah kalau dalam satu negara tu, dia terangkan dalam bukunya, dalam satu negara tu kalau ada majoriti dan minoriti dan tidak ada, dia panggil homogeneity, maksudnya orang yang majoriti lain tapi yang pegang kuasa orang lain, orang minoriti, maka akan terjadi keganasan sebab berebut kuasa. Sebab akan ada tekanan daripada majoriti ni untuk mengambil alih kuasa. Dan bukan saja itu, bukan saja antara majoriti rakyat dan pemerintah, ia juga boleh terjadi contoh penguasaan ekonomi. Contohnya yang terjadi ialah orang Cina di luar China. Contoh di Indonesia, terjadi rusuhan antara yang paling dahsyat sekali di Indonesia, di mana mereka dituduh sebagai komunis dan berlaku pembunuhan beramai-ramai yang didokumentasikan sampai sekarang ada berlaku. Tapi menurut penulis, dia mengatakan perkara ini terjadi kerana golongan minoriti ni, orang Cina di luar China ni yang menetap di Indonesia, dia memegang ekonomi lebih besar daripada, maksudnya dia memegang bahagian ekonomi lebih besar daripada orang majoriti tempatan tu. Jadi mereka rasa terancam, jadi ada pergeseran, maka berlaku rusuhan-rusuhan sebegini. Malah dia berikan contoh Malaysia juga sebenarnya, peristiwa 13 Mei. Dia kata sebab lebih kurang macam ni lah. Dia kata sebab orang Cina pegang ekonomi banyak, jadi majoriti tempatan, orang majoriti tak suka, jadi berlaku pertembungan. Itu menurut dia lah. Tapi kalau
kita tahu sejarah kita, kita ada konteks kita sendiri, tak boleh tengok satu sudut tu je. Tapi itu contoh yang dia bagi. Jadi selepas dia menerangkan pendapat dia tentang penubuhan negara bangsa tradisional dan negara bangsa moden, di mana dia lebih cenderung kepada penubuhan negara bangsa tradisional, dia menerangkan seterusnya daripada bukti-bukti seperti deklarasi kemerdekaan Israel 1948, daripada penetapan dalam Kongres Zionis. Dia menerangkan daripada penetapan dan deklarasi ini bahawa tujuan penubuhan Israel ni ialah untuk menjamin satu negara untuk orang Yahudi dan hak untuk kembali, right of return, dan kerakyatan eksklusif untuk orang Yahudi. Jadi sebenarnya pada dia asas penubuhan Israel itu sendiri lebih mirip kepada penubuhan negara bangsa tradisional, di mana hak kerakyatan, hak rakyat kepada negara berasaskan bangsa rakyat tu sendiri. Dia tak ada kena-mengena dengan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi eksklusif untuk orang Yahudi, tak ada ruang lah untuk orang berbangsa lain dalam Israel, dalam tanah Israel. Itu yang dia cuba nak terangkan. Maka sistem liberal demokratik yang digunakan oleh Israel sebenarnya pada dia ialah bertanggahan dengan asas penubuhan, asas tujuan penubuhan Israel itu sendiri, dan akan mengancam kewujudan negara itu sendiri. Sebab bila dia bagi kerakyatan kepada bukan Yahudi, kan, bukan bangsa mereka, jadi orang-orang ni akan mempunyai aspirasi berbeza. Jadi bila dia ada majoriti, dia ramai, dia boleh mengundi keluar orang-orang Yahudi dan seterusnya, menamatkan kewujudan negara Israel itu sendiri. Dan seterusnya, selepas dia membuat pernyataan sebegini, dia mengatakan yang populasi Arab di Israel ni meningkat dengan sangat tinggi berbanding dengan populasi orang Yahudi. Dan ini betul, ini benar. Sekarang pun kalau melalui beberapa sumber, boleh search online, populasi Arab di Israel, Arab Israel maksudnya, Arab yang mempunyai kerakyatan Israel adalah dalam 20% daripada keseluruhan rakyat Israel. Jadi untuk berikan perspektif, 20% jumlah orang berbangsa Cina di Malaysia adalah dalam 24%. Jadi agak ramailah 20% tu. Kan, itu perspektif dia lah. Jadi itu tak termasuk wilayah-wilayah macam Gaza dengan tebing barat. Jadi kalau dikira dua-dua tu, ada sumber mengatakan yang dah menghampiri parity, maksudnya menghampiri jumlah yang sama, lebih kurang dalam 40 lebih peratus kalau termasuk Gaza dengan tebing barat. Jadi ramai orang Islam, orang Palestin ramai. Jadi mereka takut. Rabbi Maya Kahanan ni dia takut lah. Jadi dia cuba memberitahu pembacanya tentang ancaman populasi Arab ni. Jadi setelah penulis ni menerangkan tentang pendapat dia tentang negara bangsa tradisional, negara bangsa moden, dan bagaimana asas penubuhan Israel tu sebenarnya mirip negara bangsa tradisional, dan sistem demokratik, liberal demokratik ni sebenarnya bertentangan dengan asas penubuhan Israel. Dia memberi penjelasan yang hanya tinggal satu cara saja supaya perkara ni dapat diselesaikan, untuk menyelesaikan ancaman populasi Arab ni. Jadi caranya ialah menghalau, mengeluarkan semua orang bukan Yahudi di Israel, mengeluarkan mereka dari Israel. Itu penyelesaian dia yang diberi dalam buku ni lah. Jadi dia cuba meyakinkan pembaca yang jadi dia cuba meyakinkan pembaca yang
pemindahan populasi secara teratur boleh dilakukan dan pernah dilakukan dalam sejarah. Dan perkara ini dia dilakukan sama ada secara bilateral, maksudnya persetujuan di antara dua pihak, mungkin dua negara yang berbeza, atau secara unilateral, maksudnya dia satu pihak je yang decide, kata okey, kita nak pindahkan semua populasi ni, kita pindahkan je, tak peduli orang lain kata apa. Itu dia cakap. Jadi dia bagi contohnya perpindahan populasi orang Jerman dari Poland, daripada Czechoslovakia, daripada Hungary selepas Perang Dunia Kedua. Jadi perkara ini berlaku sebab masa Perang Dunia, selepas Perang Dunia Pertama, mereka orang Jerman yang tinggal di Poland, Republik Czech, Czechoslovakia, di Hungary ni, mereka jadi tali barut kepada Nazi. Jadi bila orang Poland, Czechoslovakia, Hungary ni tahu, jadi selepas Perang Dunia Kedua, diorang dah Nazi kalah, dia terus halau semua penduduk berbangsa Jerman yang ada di negara diorang. Jadi pemindahan populasi ni dilakukan dalam masa 24 jam. Dalam 24 jam anda kena keluar, cakap macam tu. Ini yang terjadi dalam sejarah lah. Kemudian dia beri contoh Turki, Greece dan Bulgaria, di mana akibat dari dua perang Balkan, perang Balkan pertama dan perang Balkan kedua, akhirnya bila dah selesai, ada dua treaties, maksudnya Treaties of Bucharest dengan Constantinople. Jadi dalam treaties ni, dalam rundingan ni, diorang okey duduk, okey, dah tetapkan okey, sebab kau menang, okey, kau boleh tetapkan okey, ini kat mana kita nak letakkan sempadan. Jadi bila sempadan dah diubah semula, dah diolah semula kerana perang, jadi berlaku mass immigration secara spontan. Penulis kata okey, ini salah satu lagi bukti yang pernah berlaku dalam sejarah. Contoh satu lagi, India dan Pakistan. Jadi walaupun selepas India dan Pakistan berpisah, kan, jadi ramai orang Islam yang duduk dalam kawasan India. Jadi mereka ramai-ramai berpindah ke Pakistan, dan di dalam Pakistan pun ramai juga yang bukan Muslim. Jadi mereka pun pindah ke India sebab mereka rasa lebih selamat di kawasan masing-masing. Jadi ini lagi satu bukti yang diberikan oleh penulis. Setelah memberikan penjelasan penyelesaian yang paling logik dan penyelesaian untuk masalah populasi Arab di Israel ni ialah pemindahan populasi Arab secara total dari Israel, penulis memberikan rancangannya atau dia punya cadangannya tentang bagaimana perkara ini boleh dilakukan. Jadi dia buat dalam point lah, dalam ada 10 mungkin, jadi saya akan bacakan beberapa lah. Jadi antaranya yang pertama ialah hak kerakyatan mestilah berdasarkan bangsa. Jadi dia mahukan hak kerakyatan versi negara bangsa tradisional, di mana bangsa Yahudi je ada hak eksklusif untuk menjadi rakyat Israel. Bangsa lain tak boleh. Yang eksklusif orang Yahudi. Jadi kalau orang lain, bangsa lain nak jadi rakyat Israel, dia mestilah melalui bertukar agama kepada Judaism lah. Senang cerita dia cakap, dia kata kena melalui proses pembelajaran agama Judaism, dan dia mesti diiktiraf, baru boleh jadi rakyat Israel, dan menikmati hak-hak rakyat Israel, iaitu untuk mengundi atau sebagainya. Okey, dan kedua, dia mengatakan yang setiap orang Arab Israel akan diberi pilihan untuk berpindah keluar dari Israel secara sukarela dengan pampasan. Pampasan ni pula akan mengambil kira hutang-hutang mereka kepada kerajaan, kepada Israel. Okey, lepas tu seterusnya, siapa yang tak mahu
keluar daripada Israel secara sukarela akan diminta untuk membuat satu ikrar kesetiaan, ikrar taat setia lah, kena bai'ah lah senang cerita kepada negara Yahudi ni. Jadi mereka ni akan kekal sebagai pemastautin, tapi bukan sebagai rakyat. Jadi mereka tak ada hak mengundi lah, tak ada hak politik lah. Jadi untuk mereka yang tak mau beri ikrar kesetiaan ni, mereka akan tetap dipindahkan secara aman kalau boleh, dia cakap, tapi secara paksa kalau perlu. Jadi kalau siapa yang tak mau pindah, tak mau berikan ikrar kesetiaan ni, akan dipindahkan secara baik atau secara paksa dengan pambasan. Dia cakap macam tu. Kemudian dia katakan okey, populasi Arab yang tak mahu keluar dari Israel tapi telah memberikan ikrar kesetiaan, kalau mereka didapati bersalah dalam jenayah apa-apa terhadap negara, mereka ni akan dideport, dikeluarkan dari Israel, dan siapa yang bersubahat pun akan dihantar keluar dari Israel juga. Sambil itu, satu kempen yang aktif untuk menggalakkan orang Arab meninggalkan Israel secara sukarela akan dijalankan. Dia cakap macam tu. Jadi selepas dia memberikan plan-plan dia ni, cadangan-cadangan dia ni, dia tambah pula, saya quote, dia cakap, life must be made difficult and uncomfortable so that immigration will ultimately be the better of the Arabs' choices. Maknanya dia kata hidup mereka ni mesti disusahkan, bagi mereka tak selesa, supaya perpindahan tu, maksudnya pindah keluar dari Palestin tu adalah satu-satunya pilihan yang logik untuk mereka. Maksudnya dah tak tahan. Dia kata kita mesti susahkan hidup dia orang, mesti bagi dia tak selesa, sampai dia tak ada pilihan lain, dia pindah. Ini pendapat penulis ni. Ini Yahudi yang agak ekstrim lah. Bukan agak ekstrim, memang ekstrim lah. Dan setelah penulis ni menerangkan tentang plan dia apa semua, di hujung buku ni dia menerangkan, dia menggunakan revelation, scripture, menggunakan wahyu, iaitu dari Bible dan Talmud dan Torah, yang sebenarnya mengeluarkan orang bukan Yahudi, Gentile dia panggil, daripada tanah Arab ni sebenarnya adalah satu kewajipan, wajib dalam agama mereka. Jadi dia ni penunggang agama jugalah. Tapi itu pendapat dia. Perlu diingat dia ni Rabbi Yahudi Ortodoks. Jadi tak hairan kalau jumpa seorang Yahudi Ortodoks yang lain yang berfikiran yang sama, sebab dia ambil dari sumber yang sama. Jadi dia kata ini semua satu kewajiban untuk seorang Yahudi menurut agama mereka. Jadi dia sebenarnya mencadangkan, iaitu atau mahukan penubuhan satu teokrasi lah. Maksudnya negara bangsa tapi berasaskan agama. Maksudnya orang Yahudi saja yang boleh. Kalau nak jadi rakyat, kena jadi seorang yang berpegang pada agama Judaism. Macam tu. Dia nak buat macam tu sebenarnya di hujung buku ni lah. Rabbi Meir Kahane menulis buku ni sewaktu dia dipenjarakan selama 6 bulan atas tuduhan merancang serangan bersenjata ke atas orang Palestin. Sebelum itu dia juga pernah ditahan sebanyak berbelas kali kerana merusuh dan berkempen untuk menghalau orang Arab dari Israel. Dia juga pernah ditahan selama 5 tahun atas tuduhan merancang untuk mengebom Soviet UN mission di Washington. Dia juga mengasaskan satu parti haluan kanan di Israel yang akhirnya telah di-ban dari Israel kerana terlalu ekstrim. Rabbi Meir Kahane akhirnya telah dibunuh di New York City apabila dia ditembak oleh seorang rakyat Mesir
pada tahun 1990. Ada dua perkara penting yang saya dapat belajar daripada buku ni. Yang pertama ialah walaupun idea-idea rancangan-rancangan yang diberikan oleh penulis dalam buku ni tidak dijalankan secara penuh di Israel, walaupun parti yang diasaskan, parti haluan kanan, parti Quds tu di-ban di Israel kerana terlalu ekstrim, tapi kita nampak polisi-polisi kerajaan Zionis Israel ni dia makin bergerak kepada ideologi-ideologi yang dibawa oleh penulis ni. Contoh saya bagi ialah parlimen mereka telah meluluskan satu undang-undang dipanggil Israeli Nation State Basic Law 2018, tahun 2018, di mana dalam undang-undang ni dia ada menyatakan, saya quote lah, saya baca, State of Israel is the national home of the Jewish people to fulfill natural, cultural, religious and historical right to self-determination. The right to exercise national self-determination in the state of Israel is unique to the Jewish people. Terjemahan dia secara mudah ialah negara Israel ni ialah tanah air orang Yahudi, tempat di mana mereka memenuhi hak semula jadi, hak budaya, hak agama dan hak sejarah demi menentukan nasib sendiri. Dia cakap macam tu. Sambung pula, hak untuk menentukan nasib diri di dalam negara Israel ialah hanya untuk orang Yahudi. Sebelum ni diorang tak ada basic law yang kata macam ni, tak ada undang-undang yang kata macam ni. Dia cuma ada dalam deklarasi kemerdekaan diorang je. Tapi ini dia buat satu undang-undang yang menjurus ke arah nation state traditional, yang macam saya cakap penulis tu cenderung tadi tu. Dia orang dah start buat polisi yang menjurus ke arah tu. Itu salah satu dia, bukti dia. Dan juga polisi itu tak termasuk lagi polisi mereka yang menyusahkan hidup orang Arab Israel, dia menyusahkan hidup orang Palestin di Gaza, di tebing barat, di mana air bersih pun susah nak dapat, infrastruktur dia susah, lepas tu dibuat sekatan-sekatan, perkara-perkara macam ni lah, diskriminasi, bagai-bagai lagi dibuat untuk memang menyusahkan hidup orang Islam di Palestin. Perkara kedua yang saya dapat belajar ialah kadang-kadang apa-apa langkah yang kita rasa paling obvious atau paling mudah untuk kita ambil, kadang-kadang langkah tu bukanlah langkah yang betul atau bijak. Contohnya, sebelum ni saya pun tertanya-tanya macam ramai orang, kenapa negara-negara Islam, negara-negara Arab tak mau bergabung dan serang, ambil balik Palestin, kan? Tapi bila saya baca buku ni, saya faham lah yang mereka dah cuba banyak kali. Perang 1948, perang 6 hari, 1967, Yom Kippur, banyak kali lawan kalah. Jadi dengan keadaan sekarang ni di mana negara-negara Islam, negara-negara Arab pun tak kuat, jadi Israel ni dia tunggu nak ada alasan je supaya dia boleh halau keluar semua orang Arab. Jadi contoh katalah dengan keadaan sekarang, orang negara-negara Islam, negara-negara Arab tak kuat ni, pergi serang juga, buat juga, lawan juga, perang. Israel pula dia ada sokongan US, jadi kebarangkalian nak menang tu tipis. Jadi kalau kata dia orang kalah, dan Israel dia menyerang pula, menyerang balas, dia tolak sampai ke semenanjung Sinai, macam pernah jadi sebelum ni pada perang 6 hari 1967 tu. Egypt, Mesir kalah sampai Israel dia boleh masuk sampai nak dekat suku negara tu. Sampai daripada Israel, daripada Gaza tu dia boleh tolak sampai terusan Suez tu, dekat semenanjung Sinai tu, dekat sampai terusan Suez. Jadi kalau kata kita andaikan kata negara Islam perang, which is barangkali nak menang tu tipis, katalah worst case scenario
Israel tolak sampai Semenanjung Sinai tu, sampai terusan Suez. Dia ambil, paksa ramai-ramai orang Arab yang ada dalam Israel ni, dia ambil, angkut lah, guna lori ke apa ke, paksa dia tinggalkan dekat situ. Lepas tu dia berundur balik. Sekarang ni daripada ada populasi orang Islam dekat Palestin, dekat Israel, jadi tak ada langsung. Jadi lagi payah lagi nak ambil balik. Jadi saya faham lah kenapa sekarang ni baru saya faham kenapa negara-negara Islam atau negara-negara Arab dia takut. Sebab benda ni bukan tak ada bukti dari sejarah, ada. Jadi saya faham lah. Contoh kedua ialah keputusan Mansur Abbas untuk bergabung dengan pakatan yang akan memerintah Israel selepas ni. Pakatan yang akan membentuk kerajaan Israel. Kalau korang semua ikut perkembangan Israel Palestin, korang mesti tahu yang kerajaan yang dipimpin Benjamin Netanyahu, dia dah kalah. Dia kalah dengan pakatan baru yang akan membentuk kerajaan Israel. Jadi Mansur Abbas buat keputusan untuk join pakatan yang baru ni, bawah tiket United Arab List, kalau tak salah saya. Jadi dia dikecam teruk oleh orang Islam di seluruh dunia, termasuk Malaysia apa semua, kerana dianggap bersekongkol lah, kerana dianggap bersekongkol dengan musuh. Tapi bila saya dah baca buku ni, saya faham lah kenapa dia buat macam tu. Kena ingat yang pakatan yang baru ni dia menang dengan kelebihan 1 kerusi je untuk bentuk kerajaan. Jadi diorang, pakatan baru ni yang termasuk Naftali Bennett, Yair Lapid tu, dia menang, dia ada 60 kerusi. Benjamin Netanyahu dengan geng dia 59 kerusi je. Jadi beza 1 kerusi je. Jadi bila beza persaingan sengit, beza satu kerusi je, setiap sokongan tu penting. Jadi bila setiap sokongan tu penting, bila Mansur Abbas masuk bentuk kerajaan sekali dengan diorang ni, walaupun tak suka, tapi untuk jatuhkan Netanyahu dan untuk ada leverage, orang cakap. Maksudnya bila dia bergabung dengan perkataan ni, setiap sokongan tu penting. Jadi dia ada sesuatu untuk berunding. Maksudnya dia ada sesuatu yang pakatan yang baru ni, kerajaan Israel ni mahukan, iaitu sokongan untuk kekalkan kuasa. Jadi dia bolehlah berunding. Dia kata, okey, kau bagi aku infrastruktur, kau bagi aku dana, aku akan cuba pastikan orang-orang aku, penyokong-penyokong aku sokong pakatan ni. Jadi dia ada sesuatu untuk bahagian. Parti Arab dah lama tak bergabung membentuk kerajaan Israel, dah semenjak 1970-an lah. Ini baru ada balik. Jadi bila macam tu, dia boleh minta sesuatu untuk rakyat dia. Kita kutuk sedap lah, kita kerusi empuk, makan semua cukup kan. Tapi yang kena hadap realiti tekanan daripada Zionis, kerajaan Zionis ni, orang dia orang sendiri. Jadi bila macam tu, bila dia ambil kesempatan sistem politik tu, saya tak salahkan dia lah. Jadi bila dia dapat macam tu, dia boleh minta. Dan bila rakyat dia, orang Islam, orang Palestin dapat minta infrastruktur, minta dana lebih sikit, jadi taraf hidup pun meningkat. Bila taraf hidup meningkat sikit, selesa sikit kan. Memang kita tahu siapa-siapa pun jadi ketua Israel ni, memang orang Islam akan ditindas. Tapi bila ada sesuatu untuk berunding ni, jadi boleh minta lebih sikit. Bila taraf hidup dapat dimudahkan sikit, orang Arab, populasi orang Arab boleh berkembang dengan lebih banyak. Jadi berkembang dengan lebih baik lah. Jadi bila berkembang dengan lebih baik, orang Islam makin ramai, jadi dia akan rasa pressure. Jadi dia akan rasa pressure daripada tekanan daripada luar dan dalam negara dia sendiri. Jadi kita basic kalau nak lawan orang yang lagi besar, kita tahu lagi besar, lagi kuat dari kita,
kita kena paksa dia untuk bergerak. Maksud saya kita kena paksa dia gunakan segala kekuatan yang dia ada untuk lawan kita. Maksudnya dia kena guna kewangan dia, mental dia untuk lawan kita. Biar dia yang banyak buat kerja. Sebab dia besar, dia kuat. Kalau kita lawan dia head on kan, cuba lawan dia berdepan, lauk lah orang cakap, roti canai. Sebab dia terlampau kuat. Jadi kita kena guna cara-cara macam ni lah. Dia kena long term, macam tu. Jadi bila dia ditekan, maksudnya dia diberi tekanan daripada luar negara, dari dalam negara dia sendiri, lama-lama dia akan penat. Lama-lama dia penat. Bila dia penat, dia malas. Bila dia malas, dia penat, dia akan buat silap. Jadi masa tu peluang untuk orang Palestin menang lebih cerah lah. Macam tu lah. Jadi video ni pun mungkin dah terlampau panjang sangat. Saya ingat nak buat pendek je, tapi sebab banyak maklumat yang kecil-kecil yang pada saya menarik dan saya sebelum ni pun tak tahu. Jadi saya rasa ingin nak kongsikan bersama. Jadi dia jadi panjang sikit lah. Jadi saya harap anda semua dapat manfaat lah dari apa yang saya kongsikan ni. Jadi kalau anda setuju, okey. Kalau tak setuju pun tak apa, itu pilihan anda. Jadi kalau rasa okey, mungkin boleh subscribe dan like. Mungkin boleh follow nanti. Saya akan buat ulasan buku lebih kurang saya target dalam setiap 2 minggu. Okey, tapi tengok bergantung pada jadual saya lah. Tapi itu plan dia lah. Kita akan jumpa lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.